Jadi seterusnya soalan yang keempat saya tujukan kepada Al-Fadhil Dr. Zaifuddin. Kalau tadi sebentar tadi Ustaz Syahir sudah menyentuh tentang salah satu daripada pandangan Ibn Khaldun. Jadi saya juga mengajukan kepada Al-Fadhil Dr. tentang Ibn Khaldun yang kita tahu merupakan satu tokoh pemodenan sosiologi di dalam Islam, terkenal dalam mengenahkan pemikiran saintifik dalam melahirkan masyarakat yang bertamadun tinggi. Jadi dalam persoalan ini bolehkah Al-Fadhil Dr. huraikan serba sedikit berkenaan gagasan Ibn Khaldun dalam pembentukan sebuah tamadun bangsa memerlukan masyarakat yang mempunyai nilai murni dan pemikiran yang saintifik. Dipersilakan Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di pusingan yang kedua ni. Ibn Khaldun nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun. Dilahirkan di Tunisia, dilahirkan di Tunis, dan kemudian memegang jawatan yang tinggi dalam kerajaan ketika itu, menjadi hakim dan pernah juga menjadi pensyarah di Universiti Al-Azhar. Dan di antara kitab beliau yang terkenal ialah seperti mana yang Ustaz Syahir sebutkan tadi, Muqaddimah Ibn Khaldun. Dianggap sebagai monumental book, kitab yang paling agung, yang paling besar. Dan kitab Ibn Khaldun ini telah melahirkan ramai pemegang PhD di seluruh dunia mengkaji kitab Ibn Khaldun. Dan di antara apa yang dibicarakan adalah tentang Madinah Fadilah, ya. Madinah, bandar yang utama. Dan di antara apa yang ditekankan oleh Ibn Khaldun ini dalam pelbagai bidang, dalam bidang sosiologi, dalam bidang antropologi, dalam bidang politik, pada masa yang sama juga dibicarakan tentang falsafah. Dan unik dia, beberapa ilmu yang ditekankan oleh Ibn Khaldun ini bagaimana untuk membentuk masyarakat madani. Walaupun konsep madani yang dibawa oleh Ibn Khaldun ini ada perbezaan sikit dengan konsep madani yang ada dalam kerajaan sekarang, namun asasnya tonggak ataupun rujukannya tetap kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kita lihat tuan-tuan sekalian, ya. Saya buat dahulu pergi ke tempat yang lain. Kita buat pada agama Kristian, cuba perhatikan bagaimana Galileo yang telah pun dipenjarakan kerana membawa satu teori yang baru di mana matahari tidak mengelilingi bumi, sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Ini perbezaan di antara teori heliosentrik dan teori geosentrik. Pandangan Galileo ini bercanggah dengan ajaran Bible, sebab Bible menyatakan matahari mengelilingi bumi. Sebaliknya Galileo membawa pandangan yang baru, iaitu matahari sebagai pusat, bumi mengelilingi matahari. Galileo dihadapkan ke mahkamah dan beliau dipenjarakan kerana membawa pandangan yang bercanggah dengan pandangan Bible. Ini pemisahan, di situlah timbulnya pemisahan di antara agama dan politik, konsep sekularisme yang Ustaz Syahir sebutkan tadi. Dan perkara ini tuan-tuan tidak berlaku dalam agama Islam. Kita lihat ramai ilmuwan dunia, alkemi contohnya. Sampai sekarang chemistry, alkemi itu perkataan bahasa Arab. Alkemi, chemistry. Jabir bin Hayyan. Kita lihat ramai ilmuwan-ilmuwan yang lain. Khawarizmi dalam bidang ilmu falak. Ibn Rushd. Dan yang mungkin semua orang tahu tentang Ibn Sina, seorang pakar dalam bidang ilmu perubatan dan juga falsafah. Buku beliau Al-Hikmah dalam bidang perubatan digunakan di barat lebih 400 tahun. Buku beliau dalam bidang falsafah Asy-Syifa sampai sekarang masih lagi jadi rujukan utama. Bahkan kalau kita lihat Khwarizmi, sampai sekarang kemahiran beliau dalam ilmu falak masih lagi menjadi rujukan. Tadi Sahibul Samahat sebutkan tentang Treaty Madinah. Untuk makluman tuan-tuan, di international law,
perundangan dunia yang ada sekarang menjadikan Treaty Madinah itu sebagai rujukan utama. The first sophisticated written law in the history of human being was written in the time of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But unfortunately, most of Muslim kita tak tahu fakta ini. Perundangan yang ditulis di zaman Nabi menjadi rujukan dunia. Perundangan dunia, rujukan utamanya adalah apa yang ditulis zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat berbanding dengan fahaman yang ada dalam agama Kristian hingga memenjarakan ramai saintis-saintis yang terkenal lah. Galileo tadi dipenjarakan kerana kenyataan beliau, dan ramai saintis lain yang dipenjarakan kerana memberikan pandangan yang bercanggah dengan pandangan gereja. Sebaliknya Islam membuka ruang seluas-luasnya kepada ilmuwan dunia. Dan ironiknya tuan-tuan, penemuan-penemuan ini bukan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, sebaliknya selari. Satu perkara yang menarik, bila kita bicarakan tentang black hole contohnya, jarang kita kaitkan dengan Khwarizmi. Kita sebutkanlah John Michell menemui perkara ini sejak tahun 1783, kemudian Pierre Simon pada tahun 1970 something, kemudian datanglah Wisto Slipper pada tahun 1912, datang Albert Einstein pada tahun 1915, kemudian datang Edwin Hubble dalam tahun 1925 mencipta teleskop. Kemudian black hole yang selama ini menjadi misteri kemudian menjadi satu yang realiti ditemui sekarang. Pada tahun 2019, 10 April 2019, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Takwir ayat yang ke-15 hingga 16. Fala uqsimu bil khunnas, dan kami bersumpah dengan bintang yang tenggelam timbul. Black hole ni dia terpadam cahayanya, sebab itulah dengan black tenggelam timbul. Kadang-kala nampak, kadang-kala tak nampak, tetapi gambar black hole telah pun berjaya dicerap pada 9 April, pada 10 April 2019 bersama dengan 200 saintis. Ni Allah sebutkan dalam surah At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas, dan kami bersumpah dengan bintang yang tenggelam timbul, al-jawar, al-kunnas, yang bergerak begitu pantas dan menyedut segala objek. Ini konsep black hole. Kemudian satu perkara yang menarik yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani dalam buku beliau Tauhidul Khaliq, apabila mencarakan tentang ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqan. Tidakkah orang kafir melihat bahawa langit dan bumi asalnya satu objek? Kalau tuan-tuan kaji, teori ini dibawa oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Kemudian dikembangkan oleh Alexander Fermi daripada Rusia, iaitu teori Big Bang. Teori Big Bang bahawa objek langit dan bumi merupakan satu objek. Kemudian berlaku ledakan yang besar, dan ledakan inilah namakan Big Bang, teori ledakan besar. Asalnya satu objek meledak, dan proses ini mengambil jangka masa yang lama, di mana saintis menyatakan bahawa teori Big Bang ini ataupun ledakan bumi ini berlaku 13 hingga 14 bilion tahun yang lalu. Lama dah 13 hingga 14 bilion tahun yang lalu. Sedangkan tamadun manusia tak sampai 100,000 tahun, tuan-tuan. Berarti kita berada di penghujung, tamadun manusia di penghujung. Dan teori Big Bang ini sampailah apa yang ditemui oleh Arnold Penzier dan juga Robert Williams, yang akhirnya mendapat anugerah Nobel Prize. Beliau membuktikan secara saintifik apabila menemui microwave, gelombang microwave di angkasa pada tahun 1965, dan pada tahun 1973 beliau mendapat anugerah Nobel Prize, mengesahkan secara saintifik kebenaran wujudnya Big Bang Theory. Dr. Abdul Majid Az-Zindani dalam menafsirkan ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 30 menyatakan bahawa Allah mengetahui
bahawa penemuan Big Bang Theory ini ditemui oleh orang kafir. Lantaran itu Allah menggunakan ayat yang awal, awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang kafir melihat sungguhnya langit dan bumi merupakan satu objek? Fafataknahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Allahu akbar, tuan-tuan. Bagaimana perkara ini dapat dijelaskan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu? Sebab itu kita sebutkan tadi bagaimana tamadun yang dibina oleh Islam yang dijelaskan oleh Ibnul Khaldun dalam Muqaddimah ini perlu bertunjangkan kepada asas itu Al-Quran dan Sunnah. Dengan teori psikologinya, sosiologinya, antropologinya, hinggalah terbentuk masyarakat madani ataupun Madinah Fadilah yang digemburkan oleh Ibn Khaldun sehingga menjadi rujukan di barat buku ini. Bayangkan buku ini dianggap sebagai monumental book, buku yang terlampau agung, yang terlampau hebat. Dan kalau kita lihat beberapa fakta yang lain tentang langit mengembang, contohnya pengembangan langit, ini satu penemuan yang baru juga. Saya ambil masa 2 minit lagi lah. Tentang pengembangan langit, Wisto Sleeper mendapati bahawa langit sentiasa mengembang. Ini pada tahun 1912. Kemudian Edwin Hubble yang mencipta teleskop pada tahun 1925 mengesahkan pengembangan alam ini, alam sentiasa mengembang. Kemudian NASA pada kurun ke-21 membuktikan pengembangan alam ini memang berlaku dengan gerakan yang begitu pantas. Ada 2 teori, sebab ada 2 dapatan di sini. Teori yang pertama menyatakan bahawa pengembangan ini selaju 30 km sejam. Teori kedua, dapatan kedua, 50 km sejam. Ironik dia, tuan-tuan, dalam surah Al-Dhariyat ayat 47, Allah SWT menjelaskan fakta ini secara terperinci. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Allahu akbar. Langit kami binakan dengan kuasa kami dan kamilah yang mengembangkan langit. So teori pengembangan langit ini telah pun disebutkan oleh Quran 1400 tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana teori yang dibawa ataupun apa yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun dalam buku Muqaddimah ini, yang menjadi rujukan ilmuwan dunia, tak kiralah sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, yang akhirnya membentuk satu tamadun yang telah mengubah landscape kehidupan dunia. Kalau di zaman kegemilangan Islam yang disebutkan oleh Ustaz Syahir tadi, di Andalus sebagainya, itu zaman Golden Ages kegemilangan Islam. Di kali itu Barat berada dalam Dark Ages, dalam keadaan kegelapan. Namun apabila Islam jatuh, kemudian penjajah datang ke negara kita, kita dijajah 400 tahun lamanya, dan akhir sekali Khalafah Utsmaniyah yang terakhir jatuh pada 1924. Cukup hampir 100 tahun kita, tuan-tuan. 1924, ya. Seolah-olah Islam kembali kepada Dark Ages. Kita lupa tamadun yang dibina oleh ilmuwan-ilmuwan dunia dahulu. Kita lupa Jambil Muhayyan, kita lupa Khwarizmi, kita lupa Ibn Rushd, kita lupa Ibn Sina, kita lupa Ibn Khaldun yang telah membentuk gagasan yang hebat sehingga Barat maju dengan ilmu yang ada. Tapi kita makin mundur sebab kita jauh meninggalkan apa yang ditekankan oleh para ulama dan Al-Quran sendiri. Oleh itu, tuan-tuan, kembali balik pada serahan Nabi Muhammad SAW. Kembalilah pada Al-Quran dan hadis. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada 2 perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Doktor atas penjelasan dan kupasan yang mungkin jarang sekali kita dengar. Yang mana saya dapat simpulkan